Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini kuliah kami, iaitu saya Iqbal Hasan Al-Osni Dan saya Muhammad Al-Iman bin Osman. Jadi kuliah kami hari ini akan menerangkan tentang literasi bahasa. Jadi seperti kita tahu, kemahiran ada 4, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran baca dan kemahiran menulis. Jadi yang pertama, kemahiran mendengar. Jadi kemahiran mendengar ni ialah literasi yang berkemampuan untuk memahami dan mentafsir sesuatu informasi yang diterima melalui pendengaran. Jadi antara masalah dan juga isu yang dihadapi oleh pelajar ialah masalah pendengaran audio ataupun gangguan saraf penerima. Selain itu ada juga masalah depresi, iaitu masalah saraf dan psikologi dan juga kehilangan tumpuan. Jadi dengan kemahiran yang sudah dikatakan sebelum tadi, apakah yang boleh kita kaitkan dengan SKPMG 2? Jadi jika kita tengok dalam SKPMG 2 iaitu kemenjadian murid, kita dapat kaitkan dengan standard kelima, iaitu yang pertama, dengan aktiviti fizikal, murid perlu mendengar peraturan dan cara bermain oleh guru. Taklimat berkenaan keselamatan murid juga akan diberitahu kepada murid-murid. Untuk menjadi seorang atlet yang bagus, murid perlu mendengar perancangan dan strategi yang akan diberitahu oleh jurulatih yang memerlukan kemahiran mendengar yang bagus. Sebelum mengajar di kelas, guru akan menerangkan terlebih dahulu berkaitan topik pembelajaran pada hari tersebut dengan informasi dan maklumat yang lebih terperinci. Setelah diberikan oleh guru, murid secara tidak langsung akan dapat mengasah kemahiran mendengar mereka. Jadi sebenarnya semasa mendengar cerita atau kisah dongeng, murid juga dapat membayangkan gambaran situasi tanpa perlu melihat imej di buku. Murid juga berupaya untuk menganalisis sifat-sifat bunyi dan moral yang terdapat dalam buku tersebut. Jadi kita pergi pula kepada kemahiran yang seterusnya, iaitu kemahiran bertutur. Jadi kemahiran bertutur ni ialah satu kegiatan melafazkan bunyi-bunyi bahasa yang dilahirkan daripada alat-alat sebutan. Jadi kemahiran ini juga merupakan keupayaan seseorang untuk menyampaikan maklumat dengan betul dan berkesan. Jadi isu dan halangan yang dihadapi oleh murid ialah selalunya mereka ada masalah berkomunikasi, iaitu gagap dan juga sengau. Selain itu, mereka juga ada masalah pertuturan, iaitu seperti kecelaruan bunyi suara, nada yang tidak menentu dan juga sebagainya. Jadi apakah yang boleh kita kaitkan dengan standard 5? Jadi dengan aktiviti sukan, ini membolehkan murid untuk melakukan aktiviti komunikasi antara satu sama lain, kerana mereka memerlukan kerjasama semasa bermain untuk memenangi sesuatu permainan. Jadi antara aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru ialah seperti bermain bola sepak, bola keranjang dan rugby. Jadi selain itu, guru juga dapat melatih murid untuk berani bertutur di kelas dengan memberikan soalan atau menanyakan pendapat kepada murid. Jadi jika murid ni mereka sudah berani untuk tampil ke hadapan ataupun mereka mampu menjawab soalan yang ditujukan kepada mereka, jadi ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemahiran bertutur murid dan juga mereka tidak akan menjadi malulah semasa di kelas dan sebagainya. Jadi di samping itu, murid juga akan berani untuk menyatakan hasrat serta pendapat peribadi semasa aktiviti pembelajaran di bilik belajar berlangsung. Jadi sebagai contoh, apabila cikgu ni menanyakan soalan ataupun cikgu itu menanyakan pendapat murid tentang pembelajaran di kelas, jadi mereka ni tak adalah macam mereka menyimpan ataupun mereka memendam kerana mereka tidak mempunyai kemahiran betul, sebab mereka ni tak berani untuk cakap dengan guru. Jadi murid, selain itu juga murid dapat berkomunikasi dengan kawan-kawan yang memudahkan mereka untuk berkawan. Jadi bila mereka dapat berkomunikasi dengan ini, bukan sahaja mereka bagus dalam bilik belajar, tetapi di luar, di dalam sosial, dalam konteks sosial. Jadi tengok murid ni dia boleh berkawan dengan semua orang, dia boleh berkawan dengan murid itu dan sebagainya. Jadi dia juga dapat mengeluarkan perasaan yang terpendam ketika menghadapi masalah. Jadi apabila murid ni dia menghadapi masalah ataupun kesukaran, mereka tidak akan memendam. Maksudnya mereka mampu untuk meluahkan ataupun menceritakan masalah orang kepada guru, rakan-rakan ataupun ibu bapa.
Keterampilan berbahasa ada 4: menulis, membaca, bertutur, mendengar. 2 telah diterangkan oleh sahabat saya di sebelah dan saya di sini akan menyambung. Baiklah, keterampilan bahasa seterusnya ialah kemahiran membaca. Apa itu kemahiran membaca? Kemahiran membaca merupakan proses yang dinamik tetapi kompleks. Kemahiran ini meliputi keupayaan membaca dengan pantas, memahami fakta, kebolehan mengingati fakta secara serta membuat interpretasi secara bijak dan menganalisis bahan bacaan tersebut. Baiklah, antara contoh isu yang dapat kita kaitkan dengan keterampilan membaca: kecerdasan kognitif, iaitu lambat belajar. Seperti yang kita tahu, terdapat penyakit yang bernama penyakit disleksia, iaitu masalah dari segi fungsi otak untuk membaca ataupun mendapatkan ilmu. Seterusnya, masalah seterusnya ialah murid bukan penutur jati, iaitu seperti pelajar SJKT dan juga SJKC. Tapi kita tahu pelajar daripada sekolah jenis kebahasaan Tamil dan sekolah jenis kebahasaan Cina tidak terlalu fasih dalam berbahasa Melayu kerana ia bukan bahasa pertama mereka. Kerana bahasa yang sering digunakan di rumah ataupun di kehidupan seharian ialah bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Seterusnya, isu seterusnya ialah panca indera, masalah mengecam huruf. Seperti ada kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan seperti rabun yang tidak mampu membezakan antara huruf-huruf seperti B dan juga huruf D. Apa yang kami boleh kaitkan dengan standard kelima, iaitu kemajuan murid, ialah dari segi sukan. Sukan dapat membantu membangunkan kemahiran membaca melalui aktiviti seperti membaca peraturan permainan, jadual pertandingan dan artikel sukan. Kita ingin mencapai standard kelima ini, jadi aktiviti inilah yang kita boleh terapkan dalam pembelajaran murid-murid supaya mereka dapat mencapai kemajuan murid tersebut. Seterusnya, melalui pelibatan dalam sukan juga, murid mungkin terdorong untuk membaca kisah tentang atlet, strategi permainan dan berita sukan yang semuanya dapat meningkatkan kemahiran membaca mereka. Daripada segi aspek akademik pula, murid dapat memahami pelbagai subjek akademik seperti sains, matematik, sejarah dan bahasa. Kerana untuk menimba ilmu, kita perlu tahu cara-cara untuk membaca. Kerana banyak ilmu yang perlu digunakan kemahiran membaca. Kemahiran membaca yang baik juga membantu murid dalam menghadapi ujian, meneroka bahan rujukan dan menjalani kehidupan yang berjaya selepas tamat persekolahan. Seperti yang kita tahu, untuk menghadapi ujian, kita perlu membaca soalan terlebih dahulu. Dari segi sasiah pula, murid dapat mengenali dan memahami pelbagai watak dan situasi dalam cerita yang boleh mengajar mereka tentang empati, keadilan dan keberanian. Maksud di sini ialah apabila murid itu mempunyai kemahiran membaca dan dia membaca sebuah buku cerita yang mempunyai nilai moral dan beliau dapat mentafsir dan menganalisis apa yang dibaca, jadi nilai moral tersebut dapat diterapkan dan dalam sasiah diri murid tersebut. Pembacaan buku-buku tentang pembangunan diri dan motivasi juga dapat memberi inspirasi kepada murid untuk memperbaiki diri serta mengembangkan nilai-nilai positif dalam kehidupan mereka. Keterampilan berbahasa yang terakhir iaitu kemahiran menulis. Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui. Antara isu yang boleh kita kaitkan dengan kemahiran menulis ialah kematangan kognitif, iaitu sebagai fungsi otak terganggu. Yang apabila murid tidak mempunyai kecerdasan otak yang normal, dia akan terdapat masalah untuk melakukan kemahiran menulis. Kerana seperti yang kita tahu, kemahiran kognitif diperlukan dalam menulis kerana kita ingin menghafal bentuk-bentuk huruf dan juga cara menyusun perkataan. Kemahiran fizikal atau motor, iaitu kejelasan tulisan dan cara menulis. Kemahiran fizikal dan motor ini berkaitan dengan tangan dan juga mata dan sebagainya. Iaitu apabila kita ingin menulis, kita perlu menggunakan tangan tu. Jadi apabila murid tidak mempunyai kemahiran fizikal ataupun motor, jadi mereka mungkin tidak dapat memegang pensel dengan betul yang membuatkan tulisan mereka menjadi tidak jelas. Terusnya, isu yang ketiga ialah isu persekitaran, iaitu ibu bapa yang tidak menghiraukan anak-anak, yang tidak memberi apa-apa latihan di rumah dan mengharapkan hanya guru untuk mengajar mereka. Jadi apa yang saya boleh tambah ialah latihan yang kita boleh gunakan untuk murid-murid ini
ialah seperti latihan-latihan mudah menyambung titik-titik ataupun mengulang, menyalin. Yang menyalin menulis karangan yang telah diberi oleh guru. Seterusnya, apa yang kita boleh kaitkan kemahiran menulis ialah dari segi sukan. Murid boleh menulis laporan tentang perlawanan sukan yang mereka saksikan atau sertai. Proses ini melibatkan pemerhatian, analisis dan juga penulisan. Merancang jadual latihan untuk pasukan mereka. Ini melibatkan penstrukturan maklumat, penyusunan idea dan komunikasi yang murid dapat mengekspresikan kreativiti mereka dengan menulis cerita-cerita fiksyen yang berkaitan dengan sukan. Jadi kita dapat lihat di sini pelbagai aspek dalam sukan yang boleh kita asah mereka untuk dari segi kemahiran menulis. Dari segi akademik, kemahiran menulis yang baik membantu murid menyampaikan pemikiran dan idea mereka dengan jelas dan teratur. Apakah maksud bagi poin ini? Ialah seperti nota. Murid dapat mengaplikasikan apa yang mereka faham dengan cara mereka sendiri supaya mereka dapat mengulang ilmu tersebut. Seterusnya, dari segi sasiah, menulis membuka pintu kepada dunia imajinasi dan kreativiti murid. Mereka dapat mencipta cerita, puisi atau esei. Jadi, untuk memilih sebuah karya, mereka perlu menulis, perlu mengarang. Jadi dengan cara tersebut, mereka dapat meluahkan isi hati mereka ataupun pandangan dan pendapat mereka. Jadi dengan ini, mereka dapat manifestasi dalam diri sendiri untuk menilai apa nilai-nilai yang boleh diterapkan dalam sasiah diri mereka. Pada menulis memerlukan ketelitian dan kesabaran dalam memilih kata-kata yang sesuai, merangkai idea dengan teratur dan menyunting karya. Pemilihan kata-kata yang sesuai ini dapat menjadikan kita lebih sikap bersopan dan berdisiplin. Baiklah. Sekian, terima kasih. 12.